pesan dekat saya, dia kata, Bobo, get ready, PRU dah nak hampir. Dan kalau ikut daripada Datuk Seri Zahid cakap tadi, menjangkakan pada bulan Oktober ini. Pada bulan Oktober ini akan Parlimen akan dibubarkan lah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aki Channel. Oke guys, untuk mendapatkan video terkini berkaitan dengan politik, isu semasa, hiburan, akhir zaman, dan pelbagai lagi isu kenaan dengan dunia terkini, pastikan anda subscribe Aki Channel dan juga tekan tombol lonceng. Jom guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi tengok live saya ni. Terima kasih sebab sanggup tunggu live saya ni walaupun saya bagi tahu pun last minute. Tapi apa pun saya harap anda semua dapat bantu untuk share live ni. Dan saya harap juga untuk anak muda mengikuti live ni sampai habis saya buat ulasan ni. Jadi seperti mana yang kita ketahui hari ini, kuatlah cerita tentang Parlimen akan dibubarkan. Dan rumus ni bukan sikit-sikit, tetapi memang dah ketara lah cerita pasal Parlimen akan dibubarkan. Dan seperti mana yang saya maklum tadi, saya jumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Itulah juga yang Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, nyatakan dalam perjumpaan dengan saya tadi. Dia pesan dekat saya, dia kata, Gomo, get ready, PRU dah nak hampir. Dan kalau ikut daripada Datuk Seri Zahid cakap tadi, menjangkakan pada bulan Oktober ini. Pada bulan Oktober ini akan Parlimen akan dibubarkan lah. Tetapi mungkin pilihan raya akan dijalankan lebih cepat daripada bulan 10. Dan ini perkara ini saya rasa semua orang pun dah nampak, dan ramai sebenarnya, ramai. Aku yakin ramai. Termasuk korang sekarang ni yang sebenarnya pun sama juga. Lebih elok bubar je Parlimen ni. Betul. Kalau itu hari kita bercakap pasal COVID, yalah sekarang ni pun kita masih berjaga-jaga dalam keadaan COVID lagi ni. Tetapi dengan melihat kerenah pihak pemangkang yang gila kuasa ni, kita jadi mual, kita jadi muak. Jadi bubar Parlimen dan adakan pilihan raya ke-15 adalah yang jalan yang paling baik, yang mana menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih siapakah yang menjadi pilihan mereka. Jadi inilah yang saya jumpa dengan Datuk Zahid. Dan saya melihat bahawa sememangnya pilihan raya ke-15 ni perlu diadakan dalam masa tahun ini. Kerana inilah juga tahun yang saya rasa kita selalu dengar masa kita kecil-kecil. Wawasan 2020, wawasan 2020 kan. Jadi wawasan 2020 ni tak ada kereta terbang. Tetapi kita kena jadikan tahun 2020 ini wawasan untuk kita tamatkan terus riwayat politik Atuk, Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, gila kuasa ni, dan Lee Kee Siang, dinosaur ni. Inilah kesempatan yang terbaik. Bila Parlimen dibubarkan, ada PRU ke-15, kita kena tamatkan politik mereka ketiga-tiga ni. Enough is enough. Cukup-cukup sudah. Macam mana hari ni lah. Aku tak tahu kau perasan tak perasan hari ni. Mereka masih lagi bertelagah siapa nak jadi Perdana Menteri ke-9. Di pihak penyokong Tun Mahathir, nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri ke-9. Di pihak Anwar Ibrahim pula, nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-9. Malah tempoh hari apabila Majlis Pakatan Harapan, yang mana Anwar Ibrahim mempengerusikan majlis tersebut, kalau korang baca semua kenyataan-kenyataan media, mesyuarat tersebut tak langsung sentuh tentang rakyat. Dia tak bercakap pun tentang COVID ke, dia tak cakap tentang kebajikan rakyat ke, dia tak bercerita pun tentang peluang pekerjaan yang hari ini dah ramai kena berhenti kerja. Dia tak cerita. Sebaliknya, mesyuarat Pakatan Harapan ni dia menceritakan tentang rampasan kuasa. Mereka menceritakan tentang untuk take over government. Mereka menceritakan tentang pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan yang lain. Mereka tak langsung cerita pasal rakyat.
Jadi ini dah terlalu menjengkelkan dan memualkan. Dan sebab itulah aku cakap tadi dengan Datuk Zahid, dia cakap, kalau you tanya rakyat apa yang rakyat kat bawah nak, rakyat kat bawah hari ini kalau boleh bubar parlimen, mereka nak parlimen dibubarkan. Sebab rakyat kat bawah ni pun dah tak tenteram dah. Dah huru-hara dah. Sebab apa? Serabut. Itu yang aku cakap dengan Datuk Zahid tadi. Kalau betul parlimen nak dibubarkan, kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bubarkan parlimen, go. Cuma aku tanya dengan Datuk Sri Zahid, sebab ramai orang yang bertanya, ni nanti kalau pilihan raya macam mana? Kita tak boleh lagi 3 penjuru. Dan itulah juga yang Datuk Zahid cakap, pilihan raya ke-15 nanti kita tidak boleh lagi 3 penjuru. Bermakna mesti ada kesepakatan, terutamanya dalam Perikatan Nasional ini, untuk pembahagian kursi bertanding pada pilihan raya ke-15. Dan sudah pastilah bila kita cakap kesepakatan pembahagian kursi ini, ianya lebih memeritkan akar umbi UMNO. Sebab cakap terus sekarang, sebab daripada dulu pun UMNO lah yang paling bertanding banyak kursi, kan? Dan PRU ke-14 pun UMNO yang bertanding paling banyak kursi pun. Dan hari ini bila sebelum ini bersama dengan PAS, MCA, MIC, mungkin dah ada kesepakatan kerusi-kerusi akan dipertandingkan, yang mana UMNO atau PAS atau MCA atau MIC tak termasuk di Sarawak lah. Dan hari ini bila bersatu pula join, ditambah pula dengan Syed Azmin Ali ni, yang mana hari ini mereka masuk bersatu, 4 dalam bersatu. Jadi sudah pastilah kursi-kursi yang sebelum ini ditandingi oleh UMNO akan mengecil. Dan inilah yang sedang menjadi perbincangan antara pucuk pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Zahid Hamidi, Tuan Guru Haji Hadi, dan beberapa pemimpin yang lain, untuk memastikan pilihan raya ke-15 kita kena pastikan kesepakatan kita ini untuk lawan Pakatan Harapan. Dan Datuk Zahid bercakap terus terang tadi dengan aku, hari ini tentang pengorbanan UMNO. Dan dia sedang berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada pertandingan 3 penjuru. Kerana matlamat kali ini, macam Datuk Zahid cakap tadi, kita nak menang dengan menang 2/3 majoriti. Dan kalau kita ikut sekarang ni pun, kalau korang buat congak-congak, siapa yang rajin lah kalau kau rajin, kau buat congak-congak, kau kira-kira, kita boleh dapat kursi Melayu Bumi Putera. Nanti cakap kursi Melayu Bumi Putera ni 151 parlimen. Ni, solid ni. Kalau 1 lawan 1, kesedaran orang Melayu dan Bumi Putera yang tinggi, mana-mananya seat yang orang cakap 60% majoriti Melayu dan Bumi Putera ni, kita boleh menang 151 parlimen. Jadi untuk apa kita nak gagalkan, sedangkan kita boleh dapat 151 kursi parlimen ini, majoriti 2/3, yang mana dengan 2/3 ini kita boleh buat macam-macam untuk repair negara ni. Kita boleh repair undang-undang yang ada dalam negara ni. Kalau cerita pasal pemandu mabuk, kalau dapat 2/3 ni, settle sekejap dia, selesai. Dan banyak perkara-perkara lain lagi yang boleh dipinda dalam perlembagaan dengan adanya 2/3 majoriti. Sebagai contoh, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada agama Islam, penghinaan kepada raja-raja Melayu, yang mana undang-undang lebih ketat boleh digubal dengan adanya 2/3 ini. Dan macam-macam perkara yang ada aku boleh cerita, ada aku tak boleh cerita, tetapi aku harap korang boleh nampak, dengan ada kuasa majoriti 2/3 parlimen nanti, banyak perkara yang kita boleh ubah untuk memastikan kestabilan politik, keamanan negara ni dan kemakmuran ekonomi ni kita dapat raih bersama. Baik Melayu, baik Cina, baik India, Iban, Kadazan, semua sekali kita boleh. Jadi sebab itu hari ini Datuk Zahid dah cakap, yang penting sekarang ni adalah orang muda. So mesej ni pun khas untuk orang muda, kerana orang muda ni akan menjadi penentu pada PRU ke-15 akan datang.
Orang muda ni betul, dia fleksibel. Aku tak nafikan. PRU ke-14, orang muda lah yang menyebabkan kemenangan Pakatan Harapan. First voters yang betul-betul memang nak swing, nak try perubahan baru, nak test, tak okey, tukar balik. Ini ayat orang muda pada PRU ke-14. Dan begitu juga PRU 15. First voters yang akan pergi ni, first voters yang akan mengundi nanti, pastinya akan berfikiran bahawa boleh try lagi untuk mengundi Pakatan Harapan. Mungkin boleh try jika Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mungkin segala manifesto yang ditabur PRU ke-14 boleh dilaksanakan jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 akan datang. Guys, saya nak ingatkan dengan semua. Segala manifesto tu semua itu dah hancing dah. Memang tak boleh tunai, memang tak boleh buat. Tetapi apa yang lebih penting pada PRU ke-15 akan datang adalah hak kita ni. Hak kita, terutama orang Melayu Bumi-Putera ni, untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Semua orang kena ingat, musuh kita adalah DAP. Begitu juga dengan kaum Cina, kaum India. Yang mana hari ni kita nak tekankan, kita nak ingatkan mereka ni. Yang menjadi musuh kita adalah DAP. Yang resis, yang menghasut orang Cina, orang India ni adalah DAP. Dan sebab itu tidak ada peluang lagi untuk DAP pada PRU ke-15 nanti untuk memberikan mereka ni, pengundi Melayu, mengundi mereka. Guys, hari ni kita tengok Tun Mahathir ni agak, orang cakap dia nyanyuk, orang cakap dia gila. Tak kisahlah dia nyanyuk ke, dia gila ke, dia gila kuasa ke. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, inilah yang DAP sedang lakukan. Walaupun dia tahu Tun Mahathir tu atuk, mengeluarkan kenyataan tak suka DAP, tetapi DAP hari ini terhegeh-hegeh, masih lagi mengangkat atuk sebagai pemimpin mereka. Jadi aku rasa kat sini je korang boleh nampak kenapa DAP beria-ria, masih lagi beria-ria menyokong Tun Mahathir, sedangkan Tun Mahathir mengkhianati Pakatan Harapan, Tun Mahathir mengkhianati DAP. Korang rasa kenapa? Kenapa mereka percaya lagi dengan Mahathir, sedangkan orang semua tahu Mahathir tidak lagi boleh dipercayai. Guys, inilah strategi politik yang mana DAP buat. DAP tahu DAP tidak akan berjaya dengan sokongan pengundi Cina semata-mata. DAP tahu jika dia adakan pilihan raya dan DAP bertanding di kursi-kursi parlimen Cina saja, mungkin itu saja yang DAP akan menang. Mungkin. Dan sebab itu DAP memerlukan Tun Mahathir untuk mendapat sokongan pengundi-pengundi Melayu. Aku tak nafikan, ada orang Melayu ni dia memang teruja dengan Tun Mahathir. Apa saja Tun Mahathir cakap, dia kata ya betul. Begitu juga macam Anwar Ibrahim. Tetapi impaknya kepada Tun Mahathir ni berkenaan dengan pengundi Melayu ni sangat besar. Dan sebab itu hari ni aku nak ingatkan korang, inilah strategi DAP yang mana dia mempergudakan Tun Mahathir ni untuk mendapat 10 hingga 15% sokongan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan. Kerana itulah kejayaan mereka pada PRU ke-14. PRU ke-14 semua orang tahu. Orang Melayu mengundi UMNO, BN dan mengundi PAS. Hanya 15% saja orang Melayu, iaitu budak-budak muda ni, first voters ni terutamanya, yang mengundi Pakatan Harapan. Jadi inilah strategi yang mana DAP gunakan sekali lagi untuk PRU ke-15 akan datang.